Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, dalam video kali ini kita akan sambung ulang kaji UPKK dengan kita nak melihat soalan-soalan pada bahagian B bagi subjek sirah. Okay. Okay, video semalam kita dah tengok tentang soalan sirah bahagian, contoh soalan sirah bahagian A. Yang ni kita nak tengok bahagian B pula. Okay, kita teruskan. Okay, soalan 1, baca petikan di bawah dan jawab soalan berikut. Okay, kena baca petikan dulu, kemudian jawab soalan. Okay, kita tengok petikan dia. Okay. Baca dulu petikan. Terdapat 3 langkah Rasulullah SAW membentuk perlembagaan. Langkah pertama ialah membina masjid. Masjid berfungsi sebagai tempat untuk beribadah, menyampaikan ajaran Islam, menyelesaikan masalah, bersosial dan pusat pentadbiran. Langkah kedua ialah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar bertujuan untuk melahirkan persefahaman antara dua kaum. Manakala langkah ketiga adalah membuat perjanjian dengan orang Yahudi untuk bersama-sama mempertahankan keselamatan Madinah daripada ancaman luar dan memberi jaminan bahawa mereka tidak akan diperangi. Okey. Petikan ni berkaitan dengan langkah Rasulullah membentuk perlembagaan Madinah. Okey, kita tengok soalannya. Okey, soalan 1.1. Nyatakan Allah. Sekejap, kita padam balik. Okey. Nyatakan langkah pertama yang dibuat oleh Rasulullah SAW dalam membentuk perlembagaan. Okey, apa langkah yang pertama tadi? Okay. Langkah pertama ialah membina masjid. Okay, so kita tulis balik. Kat sini langkah pertama ialah membina masjid. Okay, langkah pertama adalah membina masjid. Okay, seterusnya senaraikan dua fungsi masjid. Okay, apa fungsi masjid dalam petikan tadi? Okay, dia kata masjid berfungsi sebagai tempat untuk beribadah, menyampaikan ajaran Islam, menyelesaikan masalah, bersosial. Bersosial ni maksudnya bertemu dengan orang lain. Bukannya sosial yang liar, taklah. Bersosial ni maksudnya sahabat-sahabat bertemu mata dengan orang lain, bertanya khabar dan sebagainya. Okey, dan pusat pentadbiran. Okay, so kat sini dia bagi 1, 2, 3, 4, 5. 5 fungsi, dia suruh tulis 2 sahaja. So kita tulis 2 je kat sini. Yang pertama kita tulis tempat beribadah. Okay, tempat beribadah. Okay, yang kedua kita tulis pusat pentadbiran. Okay, pusat pentadbiran. Okay. Seterusnya ada lagi soalan 1.3. Soalan 1.3. Apakah tujuan Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar? Kita tengok balik apa tujuan dalam petikan tadi. Langkah kedua ialah mempersaudarakan
kaum Muhajirin dan Ansar bertujuan untuk melahirkan persefahaman antara dua kaum. Okey. So kita tulis. Okey, kita tulis melahirkan. Okey, kat sini untuk melahirkan persefahaman, persefahaman antara dua kaum. Okey. Kemudian soalan keempat, langkah ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk perlembagaan ialah, okey, apa langkah yang ketiga? Okey. Langkah yang ketiga, membuat perjanjian dengan orang Yahudi. Okey, membuat perjanjian dengan orang Yahudi. Okay, so kita tulis pada soalan 1.4, langkah ketiga Rasulullah membentuk perlembagaan ialah dengan cara membuat perjanjian, membuat perjanjian dengan orang Yahudi. Okey. Itu langkah ketiga. Okey. Okey. Habis soalan 1. Kita tengok soalan yang kedua. Soalan besar yang kedua. Arahan soalan, jawab semua soalan di bawah. Okey. Okay, 2.1, tulis dua bahagian mukjizat. Okey, tuliskan dua bahagian mukjizat. Okey, yang pertama mukjizat, mukjizat hissi. Okey, mukjizat hissi. Yang kedua mukjizat, mukjizat maknawi. Okey, mukjizat maknawi. Okey, mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Okey, seterusnya 2.2, nyatakan dua berhala yang terdapat di sekeliling Kaabah. Okey. Apa nama dua berhala yang terdapat pada sekeliling Kaabah? Okay. Kat sini kita boleh tulis nama berhala tersebut, antaranya adalah Al-Lata. Ni berhala yang besar lah ni, Al-Lata dan Al-Uzza. Okay. Al-Uzza. Al-Lata dan Al-Uzza. Okay. Seterusnya 2.3, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan orang Muhajirin dan Ansar. Okey, jawab soalan berikut. Dia nak maksud Muhajirin dan maksud Ansar. Okey, apa maksud Muhajirin? Muhajirin ni adalah orang Islam yang berpindah orang Islam yang berpindah dari Mekah ke Madinah. Orang Islam yang berpindah dari Mekah ke Madinah. Kemudian maksud Ansar.
Okay, maksud Ansar ni adalah penduduk. Ansar bermaksud penduduk asal Madinah. Okay, penduduk asal Madinah. Okay, seterusnya 2.4, senaraikan dua peperangan pada zaman Rasulullah. Okey, senaraikan dua peperangan pada zaman Rasulullah. Okey, kita tulis perang Badar dan perang Uhud. Okey. Nak tambah lagi bolehlah, perang Khandaq ke, perang Ahzab ke. Okey. Jangan pula kalau nak tulis perang Khandaq dan perang Ahzab, jangan nombor 1 perang Khandaq, nombor 2 perang Ahzab, sebab itu satu perang sahaja. So nak selamat, perang Badar, perang Uhud. Okey. 2.5, soalannya, namakan dua orang yang terawal memeluk Islam. Okey, dua orang yang terawal memeluk Islam, antaranya ialah Khadijah binti Khuwailid. Okey, Khadijah binti Khuwailid. Dan yang kedua, kita tulis Abu Bakar As-Siddiq. Okey, Abu Bakar As-Siddiq, ataupun boleh ditambah dengan Ali bin Abi Talib ataupun Zaid bin Harisah. Itu antara orang-orang yang terawal memeluk Islam. So dalam soalan ni dia suruh tulis dua, so kita tulis dua je lah. Okey. Yang lain tu bolehlah tambah, kalau tak ingat nama Khadijah dan Abu Bakar, boleh tambah Ali bin Abi Talib ataupun Zaid bin Harisah. Okey. Seterusnya soalan yang ketiga, soalan besar. Okey. Soalan berbentuk petikan lagi. Baca petikan di bawah dan jawab soalan berikut. Okey, petikannya, pembukaan Mekah bermaksud pembebasan Mekah daripada kuasa musyrikin Mekah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Islam secara aman. Peristiwa pembukaan Mekah itu berlaku pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Kaum musyrikin Mekah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 10,000 orang Islam Madinah dan sekutu-sekutunya yang membuat persediaan dengan baginda menuju ke Mekah. Okey. Setibanya di Juhfah, Abbas bin Abdul Muttalib sekeluarga bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seterusnya memeluk Islam. Okey, itu peristiwa pembukaan kota Mekah. Okey. Peristiwa pembukaan kota Mekah. Okey, kita tengok soalannya. Okay. Yang pertama, berikan maksud pembukaan kota Mekah. Okay. Berikan maksud pembukaan kota Mekah. Apa maksud pembukaan kota Mekah? Okay, yang ni tadi. Pembebasan Mekah dari kuasa musyrikin Mekah. Okay, itu dia punya maksud. So, kita tulis. Maksud pembebasan Mekah daripada kuasa musyrikin Mekah.
Okey, seterusnya 3.2, bilakah berlakunya peristiwa pembukaan Mekah? Bila berlakunya peristiwa pembukaan Mekah? Okay, kita tengok dalam ni. Okay, dia kata berlaku pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Okay, so kita tulis balik. Okay, berlaku pada bulan Ramadan bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Tahun ke-8 tahun ke-8 Hijrah. Okey. Seterusnya, okey, siapakah yang melanggar perjanjian Hudaibiyah? Okey, siapakah yang melanggar perjanjian Hudaibiyah? Okey, kat sini jawapan dia, kaum musyrikin Mekah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Okey, so kita tulis balik. Siapakah yang melanggar perjanjian Hudaibiyah? Ialah kaum, Allah, salah titik lebih. Kaum musyrikin Mekah. Okey. Seterusnya 3.4, berapakah bilangan orang Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke Mekah? Bilangan orang Islam. Yang bentuk nombor tadi tu. Rasulullah dengan 10,000 orang Islam. Okay, so kita tulis jawapannya 10,000 orang Islam. Okey. Ingat kalau tulis nombor pastikan kalau banyak kosong tu kira betul-betul. 1,000 berapa kosong, kalau 100 berapa kosong, kalau 10,000 berapa ada kosong tu. So kalau 10,000 ada 4 kosong. 1 kosong, kosong kosong kosong. Ini bilangan orang Islam menuju ke Kota Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah. Okay, soalan seterusnya 3.5. Di manakah Abbas dan Abdul Muttalib sekeluarga bergabung dengan Rasulullah? Okay, di manakah Abbas bin Abdul Muttalib sekeluarga bergabung dengan Rasulullah? Dekat mana tadi? Setibanya di Juhfah, Abbas dan sekeluarga bergabung dengan Rasulullah dan seterusnya memeluk agama Islam. So jawapannya adalah di Juhfah. Okay. Jawapannya di Juhfah. Okey. Seterusnya soalan keempat. Soalan keempat, arahan soalan, jawab semua soalan di bawah. Soalan 4.1, bilakah berlakunya perjanjian Hudaibiyah? Bilakah berlakunya perjanjian Hudaibiyah? Jawapan yang kita boleh tulis kat sini adalah pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 Hijrah. Tahun ke-6
Hijrah. Okey, pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 Hijrah. Itu berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Okay, 4.2, di manakah pusat pendidikan Al-Quran yang pertama? Di manakah pusat pendidikan Al-Quran yang pertama? Okay, kita boleh tulis kat sini di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, ataupun kita boleh tulis di Darul Arqam. Okey. Seterusnya, siapakah yang menulis wahyu pada zaman Rasulullah? Siapakah yang menulis wahyu pada zaman Rasulullah? Okey, penulis wahyu pada zaman Rasulullah adalah kat sini kita boleh tulis Zaid bin Harisah. Okey, Zaid bin Harisah. Okey, penulis wahyu ni maksudnya bila wahyu turun iaitu Al-Quran, Zaid bin Harisah inilah yang menulis wahyu-wahyu yang turun supaya wahyu tu tidak dilupai. Okey, ataupun ada orang yang merakam. Kalau dulu rakam ni maksudnya menulislah. Okey, bila zaman Nabi ada wahyu turun, Zaid bin Harisah inilah yang ditugaskan untuk menulis wahyu. Okey. 4.4, senaraikan dua kesan perjanjian Hudaibiyah. Okey, apa kesan perjanjian Hudaibiyah? Yang pertama, kita boleh tulis kat sini genjatan. Genjatan senjata. Okey, genjatan senjata selama 10 tahun. Okey. Dan yang kedua kita boleh tulis orang Islam, orang Islam bebas berkawan dengan orang bukan Islam. Orang Islam bebas berkawan dengan orang bukan Islam, ataupun kita boleh tambah menghapuskan saki-baki orang Yahudi yang membuat pakatan sulit dengan musyrikin Mekah, ataupun kesan perjanjian Hudaibiyah lagi, orang Islam dapat memperkemaskan lagi kehidupan mereka, ataupun membolehkan Rasulullah dan orang Islam mengerjakan umrah dengan aman. Okey, itu antara kesan perjanjian Hudaibiyah. Okey, seterusnya, okey, 4.5, lengkapkan biodata Saidina Abu Bakar di bawah. Okey, Saidina Abu Bakar, nama sebenar dia adalah, nama sebenar Saidina Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah. Seterusnya tarikh lahir. Tarikh lahir dia, tarikh lahir ni dia tak ada apa tu,
Kita boleh tulis apa ya? 2 tahun. Okey, tarikh lahir dia 2 tahun selepas kelahiran. 2 tahun selepas kelahiran Rasulullah. Maksudnya Abu Bakar ni 2 tahun lebih muda daripada Rasulullah. Gelaran dia apa? Yang ketiga, gelaran dia adalah As-Siddiq. Gelaran dia As-Siddiq. Sumbangan sumbangan, apa sumbangan dia? Sanggup. Kita boleh tulis kat sini. Sanggup mengorbankan nyawa demi Rasulullah, ataupun sanggup mengorbankan segala harta demi Islam. Itu sumbangan Saidina Abu Bakar. Dan tempat lahir Saidina Abu Bakar adalah di Mekah. Saya rasa itu saja untuk perkongsian kita dalam ulang kaji UPKK dalam melihat contoh-contoh soalan bagi subjek sirah bahagian B. Semoga video ini bermanfaat. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang tak baik ataupun tersasul ke ataupun tersalah ke, saya mohon maaf terlebih dahulu. Kalau ada tersalah, boleh perbetulkan saya ataupun dengan meninggalkan komen anda di ruangan komen. Semoga kita jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain supaya kita sama-sama dapat ambil manfaat daripada video ni. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.